atas saya untuk berucap dalam mahkamah Hasni. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menarik perhatian Menteri kepada isu berkenaan Education Malaysia Global Services (EMGS). EMGS merupakan pusat sehendi bagi pemprosesan visa belajar asing dan portal pengurusan pendidikan tinggi yang telah pun diperpadankan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, di bawah bekas Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Khalid Nordin, di bawah Pentadbiran Barisan Nasional. Pada tahun 2012, EMGS telah menandatangani perjanjian dengan syarikat Saikom MSc Berhad untuk menyediakan portal termasuk sistem yang berkaitan, iaitu perisian, pergagasan dan penyelenggaraan dan lain-lain. Sebagai balasan, Saikom MSc Berhad akan dibayar dengan bayaran sebanyak ringgit Malaysia 650 bagi setiap pelajar yang berjaya didaftarkan melalui portal tersebut. Saya difahamkan bahawa setiap pelajar asing akan membayar RM1,000 Malaysia kepada EMGS. Dalam jumlah RM1,000 ini, EMGS hanya perlu menggunakan 35% untuk menambung antara lain kos kaki tangan, operasi kos dan untuk membiayai aktiviti pemasaran pendidikan tinggi Malaysia di luar negara, menjadikan Malaysia sebagai pilihan pendidikan tinggi untuk pelajar asing. Yang bagi 65% iaitu RM650 Malaysia, seorang pelajar asing menjadi profit ataupun keuntungan kepada Saikom MSc Berhad. Saya juga difahamkan bahawa sejak tahun 2014 hingga Mei 2019, kira-kira 285,000 pelajar asing baru telah mendaftar melalui portal ini, dengan jumlah yang dikutip sebanyak 285 juta. Daripada jumlah ini, 65% telah dibayar kepada Saikom MSc Berhad yang berjumlah 185.25 juta selama 6 tahun atau purata kira-kira 30 juta setahun. Walau bagaimanapun, saya difahamkan bahawa Saikom MSc Berhad hanya perlu membelanjakan maksimum 50 juta ringgit Malaysia sebagai jumlah kos pembangunan portal dan sistem berkaitan serta penyelenggaraan dari 2014 sehingga 2019. Sekiranya ini benar, maka ini sangat mengejutkan. Ini bermakna Saikom MSc Berhad dibayar tambahan sebanyak 135.25 juta ringgit Malaysia dari 2014 sehingga 2019. Pembayaran tambahan ini membolehkan Saikom MSc Berhad mencatatkan keuntungan yang agak besar sejak beberapa tahun lepas. Penyata kewangan mereka dengan jelas menunjukkan bahawa pembayaran daripada EMGS merupakan lebih daripada 30% hasil tahunan mereka. Di sini saya ingin bertanya kepada Menteri, apakah tindakan yang telah diambil Kementerian terhadap Saikom MSc Berhad? Ataukah apa-apa yang dilakukan oleh Kementerian bagi menghentikan perjanjian ini yang berat sebelah? Tanah yang boleh dikutip oleh EMGS daripada pelajar asing ini harus dilaporkan semula untuk menjadikan Malaysia sebagai pilihan utama pendidikan tinggi oleh pelajar asing, bukan untuk dijadikan keuntungan buta bagi Saikom MSc Berhad yang majoriti sahamnya dipegang oleh warga negara asing Sri Lanka. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya persilakan Yang Berhormat Menteri untuk memberikan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat dari Kota Kinabalu terhadap keprihatinan beliau membangkitkan isu berkaitan perjanjian EMGS dan Saikom dalam Kamar Khas pada kali ini. Selaras dengan usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan tinggi antarabangsa, Kementerian Pengajian Tinggi pada tahun 2012 telah menubuhkan Education Malaysia Global Services ataupun EMGS sebagai sebuah entiti perniagaan berstatus syarikat berhad mengikut jaminan ataupun CLBG bagi tujuan menguruskan kemasukan pelajar antarabangsa ke Malaysia. EMGS berperanan untuk mempromosi, merekrut dan memproses kemasukan pelajar antarabangsa ke IPT di Malaysia. Bagi tujuan fungsi ini, EMGS telah menandatangani satu perjanjian dengan Saikom MSc Berhad pada 1 November 2012 untuk membangunkan sebuah sistem bagi memproses kemasukan pelajar antarabangsa ke Malaysia yang dikenali sebagai Student Application Registration System ataupun in short dipanggil STARS. Berhubung dengan perjanjian di antara EMGS dengan Saikom, KPT bukan merupakan pihak yang terikat
dalam perjanjian tersebut memandangkan kedua-dua syarikat berkenaan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965. Selepas beberapa tahun kontrak ditandatangani dan sistem STARS digunakan, ahli lembaga pengarah EMGS mendapati bahawa kontrak tersebut tidak memberikan kelebihan kepada EMGS dari aspek perkongsian pendapatan, iaitu 65% kepada syarikat dan 35% kepada EMGS seperti mana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat tadi. Beberapa siri perbincangan dan rundingan antara pihak pengurusan EMGS dan SAICOM telah diadakan bagi mengkaji semula formula pembahagian hasil pendapatan. Namun semua rundingan tersebut tidak mencapai kata sepakat seperti yang diharapkan. Justru mesyuarat lembaga pengarah EMGS bilangan 32 pada 19 Julai 2019 telah memutuskan untuk memfailkan saman permula ke atas SAICOM dan 3 ahli lembaga pengarah terawal EMGS di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 7 Februari 2020 bagi menuntut satu deklarasi bahawa perjanjian bertarikh 1 November 2012 di antara EMGS dan SAICOM adalah batal dan tidak sah di sisi undang-undang. Memandangkan kes berkenaan masih di peringkat proses perundangan di mahkamah dan untuk mengelakkan subjudis terhadap kes berkenaan, maka KPT tidak berhasrat untuk membuat perincian lanjut berhubung perkara ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.